Okey, tajuknya iaitu geometri koordinat. Okey, kalau bagi cikgu lah bab 7 ni sebenarnya soalan dia atau apa yang kita nak belajar tu dia sebenarnya ulang-ulang balik daripada tajuk ni. Tengok kertas masing-masing daripada tajuk yang awak pernah belajar masa tingkatan 2 dengan tingkatan 3. Okey, masa tingkatan 2 dulu awak dah belajar dalam bab 7 tentang koordinat. Okey, ingat lagi tak? Masa tingkatan 2 dulu. Okey, dalam tajuk koordinat tu awak belajar bagaimana nak cari jarak dalam sistem koordinat kartes. Okey, ada formula kan? Apa dah formulanya? Ingat tak? Jarak antara dua titik. Macam mana kita nak cari jarak? Okey, contoh cikgu ada titik A dengan titik B. Okey, titik B contoh dia bagi 3, 5. Titik A contoh 0, 1. Okey, berapa jarak antara A, B ni? Kan awak belajar masa tingkatan 2 kan? Okey, cara nak cari jarak tu. Ada formulanya. Ingat lagi tak? Ingat. Apa dia? Boleh catat dekat kertas awak. Untuk di antara. Punca kuasa 2 tu punca kuasa 2, beza X tambah beza Y. Okey, atau X2 tolak X1 kuasa 2 tambah Y2 tolak Y1 kuasa 2. Jangan lupa letak kuasa 2. Boleh catat dekat kertas awak sebab nanti kita nak pakai semua benda ni nak buat untuk yang AddMath nanti. Okey, dia ulang-ulang je, cuma dia tukar nama sikit je. Okey, kalau dulu awak belajar koordinat garis lurus kan, dalam AddMath ni dia letak geometri koordinat. Maksudnya dia rangkul semua yang awak dah belajar masa form 2, masa form 3. Okey. So catat dekat kertas formula nak cari jarak. Cikgu pakai sarung tangan basah pula. Okey. Kemudian awak dah belajar juga cara nak cari titik tengah kan? Titik tengah. Contoh A, B tadi nak cari apakah titik di tengah-tengah membahagi antara A dan B. Okey, apa formulanya? Ingat tak? Titik tengah antara titik A, titik B ni. Macam mana nak cari apakah titik di tengahnya? Apa formulanya? Masa tingkatan 2. Ingat tak? Darab silang. Darab silang. Bukan. Sebenarnya nota awak tu, cuba awak tengok bahagian belakang sekali. Cikgu dah bagi sebenarnya. Ada di belakang sekali. Titik tengah. Ya, titik tengah. Belakang sekali, helaian belakang. Tu. Ada cikgu bawah-bawah sekali. Muka surat 12 kan? Titik-titik koordinat tu kan? Muka surat 12. Last sekali pun ada. Jumpa tak? Titik-titik koordinat tu muka surat 12 D. Okey, nak cari titik tengah tu kan? Jadi awak boleh catat dekat sini, tak apa. Yang belakang tu biar je. Yang dekat kertas depan ni awak catat je cara nak cari titik tengah. X1 campur X2 bahagi 2. Titik tengah kan kita bahagi 2 antara tu kan? Jadi awak kena bahagi 2. Ini pun sama. Y1 campur Y2 bahagi 2. Okey, titik kan? Jadi dia ada koma kat tengah ni dan ada bracket lah. Sebab kita nak cari koordinat dia berapa kat sini X, berapa kat sini Y. Okey, tambah 2 ni bahagi 2, yang ini pun tambah ni bahagi 2. Itu titik tengah. Okey, cara nak ingat dia. Okey, lepas tu dalam tingkatan 2 juga awak dah belajar tentang kecerunan garis lurus lah. Okey, kecerunan simbol apa? M. M. Okey, so catat dekat buku kertas awak. Okey, untuk mencari M ni ada beberapa cara kan? Okey, so cikgu nak catat mana? Okey, cara yang pertama. Okey, cara nak mencari M. Okey, ada saya rasa dekat kertas belakang tu. Ni cara nak mencari M tu. Ada banyak cara tu. Okey, yang bahagian bawah-bawah tu yang dalam silibus AddMath. Yang atas-atas tu yang awak pernah dah belajar lah. Okey, cara yang pertama kita akan ambil ni yang daripada tingkatan 2 cikgu ambil lah. Okey, jarak mencancang. Okey, jarak mencancang atau menegak lah bahagi dengan jarak
mengufuk ataupun mendata, mengufuk. Betul tak cikgu aja ni? M-N-G-U-F-U-K. Mengufuk maksudnya contoh cikgu ada macam ni kan. Okay, ni paksi X, ni paksi Y. Okay, ni garis lurus tu kan. Okay, jarak mencancang maksudnya awak tengok kat sini. Contoh sini dia bagi 2, sini dia bagi 4 contoh. Jadi jarak dekat sini 2. Jarak dekat sini 4. So nak cari kecurunan dia, mencancang bahagi dengan mengufuk ni ataupun mendata ni. Ataupun melintang. Bolehlah. So 2/4. Boleh juga macam tu. Okay, ingat balik Tu yang pertama. Yang kedua, boleh juga masuk dalam formula. Formula dia apa lah nak cari kecurunan? Yang biasa awak pakai. Y sama dengan MX plus C. Okay, boleh. Negatif pintasan Y dengan pintasan X. Y per X lah. Itu maksudnya pintasan lah. Contoh kalau kat sini pintasan Y-nya 2. Kalau dekat sini pintasan X-nya 4. Tapi kena letak negatif. Kenapa negatif? Nanti kita lagi. Okay, so letaklah negatif. Ini memang formula dia. Satu lagi. Ada lagi satu. Dia ada 3 cara yang awak pernah belajar dululah. Apa lagi satu? Cuba ingat. Ada formula. Dia lebih kurang yang atas ni. Apa lagi satu? Nak cari kecurunan. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ya. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, jadi awak catat dekat kertas awak. Nak cari kecurunan ataupun M ni ada 3 yang pernah awak belajar lah. Okey, ni yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, catat dekat kertas ya. Nanti nak pakai. Okey, boleh? Okey, kemudian. Okey, naik sikit. Okey. Itu masa tingkatan 2. Masa tingkatan 3 pula, tukar colour pula. Masa tingkatan 3 ni baru belajar lah last year kan. Dalam bab 8 awak belajar locus dalam 2 dimensi. Nanti kita akan cari jarak antara locus tu. Nanti adalah dekat belakang pun ada nota dia. Lepas tu bab 9 tentang garis lurus. Dalam garis lurus ni masa form 3 kita cari M, kita cari pintasan Y. Lepas tu kita cari pintasan X. Satu lagi kita cari apa? Apa lagi yang biasa kita dalam soalan tanya? Mula-mula dia suruh cari kecurunan kan? Pintasan Y, pintasan X. Satu lagi yang biasa dia suruh cari apa? Cari apa? Ingat tak? Form 3 dulu. Koordinat. Koordinat lebih kurang dia suruh cari pintasan-pintasan ni lah. Bolehlah cari koordinat. Lagi? Ada lagi yang satu yang paling penting. Suruh cari apa? Kalau dia ada satu garis lurus ni. Cari apa? Ni kat bawah dia ada. Ni, sebenarnya benda-benda ni kat bawah. Cari persamaan. Ini yang paling penting. Untuk tahap awak menengah ni, kita akan cari persamaan. Jadi dalam geometri koordinat ataupun sebenarnya garis lurus lah. Benda yang biasa-biasa soalan tanya, pertama cari persamaan, cari kecurunan, cari pintasan X, pintasan Y dan titik koordinat. Ada 5 benda yang basic yang pernah awak belajar masa menengah rendah. Faham cuba tengok dekat kecurunan ni, M ni. Ada 4 jenis kan. Cikgu highlight sikit. Ambil highlight juga awak. Untuk M lebih kecil kosong, lebih besar kosong, sama dengan kosong. Satu lagi tidak tertakrif. Cikgu nak tanya, pandai beza tak? Apa beza keempat-empat ini? Apa beza M lebih besar kosong, M lebih kecil kosong, M sama dengan kosong, satu lagi M tidak tertarikh ataupun M sama dengan infinity. Tidak tertarikh ni maksudnya infinity lah, dia tidak, nilai dia tidak terhingga macam tu. Apa beza dia 4 ni? Tahu tak? Macam mana bentuk garis lurus? Semua garis lurus. Koordinat ni sebenarnya semua garis lurus. Semua kita masih dalam tajuk garis lurus. Cuma tingkatan 3 nama dia garis lurus. Untuk tingkatan 4 MX ni dia koordinat. Semuanya melibatkan garis lurus je. Tak ada kuasa 2. Apa beza kecurunan yang
lebih besar kosong, lebih kecil pada kosong, sama dengan kosong dengan infinity ataupun tak tertakrif. Macam mana bentuk dia punya apa? Gambar rajah. Gitu. Okey, tengok M lebih besar daripada kosong ni maksudnya yang positif lah. Okey, kalau lebih kecil pada kosong ni maksudnya negatif lah. Okey, ni sama dengan kosong, ni infinity. Okey, kalau lebih besar daripada kosong ataupun positif, bentuk garis lurus tu begini. Kod situ. Okey, dari bawah naik ke atas. Macam tu. Catat Kalau lebih kecil daripada kosong, agak-agak macam mana? Zero kat mana pula? Macam mana? Dia lawan balik lah daripada positif ni kan. Dia ke sini. Dia ke sini. Kalau senang nak ingat dari atas, pergi ke bawah. Tapi kalau kita lukis graf dia macam ni lah. Itu maksudnya negatif. Okay. Kalau begini, itu untuk yang graf dia, kecerunan nilai dia positif. Okay. Boleh ya? Okay. Kalau sama dengan kosong, agak-agak bagaimana pula grafnya? Cuba teka. Dekat paksi Y je. Dekat paksi Y. Begini. Tak, dia straight. Atas ni. Atas line paksi Y. Atas ni. Alah, tak betul. Bukan. Kat mana? Agak-agak kat mana? Okey, sama dengan kosong, dia begini. Okey, dia melintang ataupun mengufuk. Okey, tak kira lah dia melintang kat mana, atas ke, kena paksi X ni ke, tak kisah. Dekat bawah ke, dekat atas ke, kena pada paksi X ke, tak kisah. Janji dia melintang, M dia sama dengan kosong. Maksudnya dia tak ada kecerunan kan. Macam awak bawa kereta, kalau mendaki gunung, mungkin naik ke atas kan, awak nak pergi Cameron Highland kan, pergi Genting kan, naik ke atas kan, awak ingat. Okay, dia menaik macam tu, itu untuk nilai yang positif. Kalau awak nak balik, turun ke bawah kan, nak balik tu ingat kecerunan dia negatif. Kalau jalan lurus kan, straight je kan, tak ada kecerunan lah. So kecerunan dia kosong. Ingat macam tu. Okay, mendaftar kan, jalan lurus kan, tak naik bukit apa-apa, maksudnya dia tak ada kecerunan. Bila tak ada maksudnya kosong. Okay. Satu lagi, kalau kecerunan dia tidak tertakrif, maksudnya yang menegak. Yang Syatu cakap tadi. Okay, kalau dia sama dengan kosong, dia kena paksi X. Kalau dia infinity, sama ada dia kena pada paksi Y ataupun dia tegak kat sini atau kat belakang ni. Tak kisahlah. Jadi bila dia menegak, betul-betul tegak, tak ada serong langsung kanan ke kiri, itu kita panggil kecerunan tak tertakrif. Okay, kalau kosong dia, awak ingat jalan lurus je. Okay, faham tak? Boleh ya? Boleh tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, cikgu harap awak conteng je dekat nota awak, buat macam cikgu conteng ni. Okay, catat je dekat tepi tu, senang nak rujuk nanti. Okay, sekarang kita tengok beberapa bentuk persamaan garis lurus lah. Yang ini pun yang pernah awak belajar lah, dan cikgu rasa awak dah tahu kan. Okay, bentuk arm tahu dah kan. Dalam matematik moden pun ada dah kan, dah belajar garis lurus kan, bab 1 hari tu kan. Okay, jadi ini bentuk armnya. Okay, dan ini bentuk kecerunan dan pintasan. Ini famous lah, yang ni yang biasa kita pakai. Dan M ini ialah kecerunan, C ialah pintasan Y. Awak tahu dah ni, apa itu M, apa itu C. Okay, satu lagi bentuk persamaan dia dalam bentuk pintasan lah. Okay, A ni ialah pintasan X, B ni ialah pintasan Y. Dan dia mesti sama dengan 1. Okay, ini kita panggil dalam bentuk pintasan. Ini bentuk kecerunan pintasan. Ini bentuk arm. Okay, boleh ya? Ini bentuk-bentuk saja. Kita kenal dulu. Okay, kemudian kita pergi ke next page. Okay, kita ulang kaji dulu sikit. Lambatlah. Ya, naik sikit laju. Okay, kita ulang kaji dulu sikit. Okay, muka surat 2 dengan 3 ni kita ulang kaji sikit. Okay, yang pertama. Okay, tengok yang pertama. Semuanya nak cari tentang kecerunan Soalan A, B, C, D ni, semuanya dia suruh awak cari kecerunan, iaitu cari M. Okay, tapi ada dalam 4 bentuk.
Okey, hati-hati ya, ada 4 bentuk. Bentuk A kalau dia bagi dalam 2 titik. Okey, contoh dia bagi 42 dengan 05. Bagaimana cikgu nak cari M untuk soalan A? Nak guna apa? Y2 tolak Y1 per X2. Ya, betul. Okey, kita guna balik. Tengok mana nak cari kecerunan tadi. Okey, ni formula yang pertama. Ni formula yang kedua, pintasan Y bagi pintasan X. Ini mencancang bagi mengufuk. Satu lagi guna formula ni. Okay, so kita akan apply 3 ni. Okay, kita tengok balik. Okay, jadi untuk soalan A, okay, gunalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Ini bila ada 2 titik. Okay, cikgu tak payah tunjuklah. Awak boleh cari kan? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Cikgu nak awak buatlah nanti, cikgu bagi jawapan je. Boleh ya? Okay, so awak catat dekat tepi. So untuk A nanti guna yang ini, nanti awak akan dapat 3 per negatif 4 ataupun negatif 3 per 4. Okay, catat dekat tepi jawapan, nanti awak buat. Catat dulu masa kita bincang ni, awak catat dulu. Okay, kemudian soalan B, bentuk dia pula dalam, okay, soalan B, bentuk dalam garis lurus lah, dibagi dalam persamaan. Ini senang je. Boleh tak cikgu terus keluarkan M? Boleh 3. Yang ni kacang je kan. Kalau dia bagi dalam bentuk persamaan, keluarkan dia punya yang ini, ikut balik formula tadi, formula kecerunan, formula persamaan garis lurus. Okay, so B tak payah kira dah. Okay, C perlu kira tak M? C kita nak guna formula apa? Nak dapatkan kecerunan antara 3 ni. Cikgu list balik lah. Ini yang 1. Yang kedua, jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Okey, yang ketiga tadi negatif pintasan Y bahagi X. Okey, jadi untuk soalan C, awak nak pakai yang mana? Nak cari M? Kalau Y sama dengan MX plus C tak boleh cikgu? Y sama dengan MX plus C? Okey boleh, tapi tu jalan jauh. Okey, awak ingat balik yang ni, mana yang tadi bentuk persamaan. Ni. Cuba tengok balik page 1 tadi. Ni. Apa makna A, apa makna B? Kan? Okey, A ialah pintasan X, Y ialah pintasan Y. Jadi kita boleh pakai formula negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Awak boleh pakai yang inilah. Sebab awak ada tahu dah kan, 2 ni apa 2? X. X kan. 3 ni pintasan Y. Okey, tapi hati-hati, cuma cikgu nak awak hati-hati. Bila bentuk macam tu, tengok dekat tengah ni. Kat tengah ni mesti tambah. Jadi kalau soalan bagi tolak, maksudnya B tu mesti negatif atau pintasan Y tu mesti negatif. Tengok ni. Soalan dia tolak. Jadi maksudnya dekat sini Y ni bukan 3, negatif 3. Jadi kalau kita masukkan dalam formula ni, so negatif tu memang ada lah. Okey, pintasan awak bukan 3 iaitu negatif 3. Dan pintasan Y ialah 2. Jadi jawapan dia 3 per 2. Boleh? Tak payahlah nak darat silang nak cari Y sama dengan MX tambah C tu. Boleh tapi jalan jauh. Kalau awak ingat yang tadi boleh pakai. Okey? Boleh ya? Okey, D. Kalau dia bagi pintasan, ni senang je lah. Pintasan X negatif 4. Pintasan Y negatif 4. Pintasan X negatif 6. Masuk je lah dalam ni. Okey? Boleh ya? Okey. Nanti buat. Okey, next. Nombor 2. Nombor 2 dengan 3, dia lebih kurang. Okey, cikgu tunjuk perbezaannya. Okey, cikgu sekali harung nombor 2 dengan 3 sebab dia lebih kurang. Okey. Nombor 2 ni dia suruh cari pintasan Y. Nombor 3 pintasan X. Ingat Y dengan X ni dia adik-beradik lah. Sebab kita akan pakai ni lah. M sama dengan negatif Y. Pintasan Y per dengan pintasan X. Jadi kita akan pakai benda ni je. Kita banyak pakai yang ni lah. Okey, jadi kita tengok dulu soalan yang kedua. Okey. Perlu tak cikgu buat pengiraan? Nak cari pintasan ya. Soalan 2 ni kita nak cari pintasan Y. Pintasan Y ni apa huruf dia, simbol dia?
selain pada kita letak C. Y? Dia ialah C. Okay, kalau kita buat MX tambah C tu. C ni ialah pintasan Y. Benda yang sama. Okay. Jadi kalau soalan A ni cikgu perlu buat macam mana? Kalau ada 2 titik untuk dapatkan pintasan. Bentuk yang pertama ni. Cikgu perlu buat pengiraan tak agak-agak? Okay, awak tengok kalaulah belakang ni kosong, titik yang diberi tu kosong. Okay, kalaulah cikgu lukis graf Okay, kalau awak tengok macam mana. Yang ini 4 kosong, maksudnya kat sini lah kan. Okay, 4 kosong kan. Yang ini 05. X kosong Y 5, maksudnya kat sini. Bila cikgu sambung garisan tu, okay, ini mewakili apa? Titik apa kat sini? Pintasan apa? Bila dia potong paksi X? X. Pintasan X. Pintasan X. Yang ni pula mewakili pintasan apa? Pintasan Y. Ya. Okay. Jadi soalan A ni perlu ke cikgu kira nak dapatkan pintasan Y ataupun C? Dah ada jawapan belum kalau kita buat daripada gambar rajah ni? Dah. Berapa jawapan dia? 5. Ya, dekat sini kan 5. Dekat sini 4. Kosong ni abaikanlah. So dia potong pada paksi Y ni ialah 5. So terus ambil nombor 5 ni untuk pintasan Y. Cuba tengok nombor 3. Agak-agak apa dia punya pintasan X-nya? Untuk A. 4. Nampak tak? Dia potong kat sini kan. Ni soalan sama ni. 4005 kan. Jadi untuk pintasan X nombor 3 terus ambil nombor 4. Kalau dia buat kosong lah kalau 4005 ataupun apa-apalah partner dia tu ada kosong 2 titik tu. Faham jadi A untuk 2A dengan 3A ni tak payah kira. Faham? Okey, cuba tengok soalan B. Okey, persamaan garis lurus ni perlu cari ke pintasan Y? Berapa pintasan Y ataupun C untuk B bila dia bagi bentuk persamaan? -1. Ya, bagus. Okey, yang ini? Kita kira terus. Ini pintasan Y, bawah pintasan X. Boleh terus ambil daripada sini ke? Boleh tak? Ada ke? Tak ada kan? Tapi macam mana kita nak buat kalau yang ni? Gantikan kosong. Ganti apa? Nak cari pintasan X, Y kosong. Boleh? Okey, maksudnya kosong sama dengan 3X tolak 1. Jadi, pindahlah kan. Negatif 1 ni pergi ke depan tak apa. 1 sama dengan 3X. So, nak dapatkan X. X sama dengan 1/3. Okey, pandai Syatu. Boleh yang lain? Okey, kalau awak nak dapatkan macam ni, awak jadikan, kalau nak dapatkan X jadikan Y tu kosong. Okey, faham? Kalau untuk pintasan Y tak perlu buat apa-apa. Pintasan Y ialah nilai C di belakang. Terus ambil nilai dia. Okey, bagus. Okey, next. Okey, B dulu lah pula. Okey, C. Pintasan Y. Senang ya ni. Mana pintasan Y dalam ni? Bentuk pintasan tadi. Mana? Dekat bawah ni. 2 ke 3? Pintasan Y. -3. Ya, -3. Kenapa kita letak negatif? Sebab dari formula tu, formula asas dia positif. Ya, tengok yang tambah kat tengah ni kan. Kalau sini tambah, tak payah letak negatif lah. Sekarang sini negatif. So asal dia positif. Jadi kena letak negatif 3. Okey, bagus. Okey, C kat bawah. Pintasan X. Apa pintasan X yang ni? 2. Ni tak payah ubah apa-apa lah. So yang ni terus ambil jawapan dia 2 yang ni je. Okey, faham yang lain? Kalau pintasan Y bukan 3 tapi kena ambil negatif 3 sebab soalan asal dia ada tambah. Okey, settle. Soalan D. Okey, D pintasan Y. Pintasan X negatif diberi pintasan X 2 kecerunan negatif 3. Okey, macam mana nak dapatkan Y? Guna formula yang ni lah. Kan? M ada negatif 3. Pintasan Y tak ada. Negatif pintasan Y kan. Biar bubuh je negatif. X pula 2. Pandai-pandailah awak tukar. 2 ni naik atas kan? Okey? Boleh? Okey. C. D kat bawah.
Okey, nak cari pintasan X jika diberi pintasan Y dan kecerunan. Samalah, terbalik je lah. Okey, negatif 3, M-nya negatif pintasan Y. So, Y-nya 2, so negatif 2 lah. Negatif memang soalan kan. Lepas tu letak X. Pusing je lah. Okey, ini kalau nak cari pintasan Y. Yang ini kalau nak cari pintasan X. Boleh faham tak? Cikgu tak kira. Cikgu tunjuk jalan kira je. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okay, tak faham bagi tahu tau. Okay, next. E. Okay, soalan E. Merah dah ada, hijau pula. Okay, soalan E. Pintasan Y ni. Garis lurus itu melalui titik negatif 4, negatif 2 dan kecerunannya 5. Okay, macam mana pula nak cari pintasan? Maksudnya garis lurus tu kena pada titik 4, negatif 2 dan kecerunan dia bagi 5. Okey, yang ini nak guna apa? Okey, kalau bentuk soalan begini, ingat kalau diberi satu titik dan diberi kecerunan, maka awak kena pakai yang ini. Ni, Y sama dengan MX tambah C. Kita nak cari C lah sebenarnya kan. Pintasan Y tu sebenarnya ialah C ni. Okey. M ada tak diberi? Ada 5. 5 kan? X nak ganti apa? 4. Gantilah titik ni kan. X ini Y negatif 2. Masuk je lah dalam ni. Nanti dapatlah C. Okey, faham bentuk soalan dia? Okey? Faham cikgu. Okey, senang ya tu. Okey, next. Kemudian kita tengok nombor 4. Okey, 2 dengan 3 tu macam lebih kurang je. Okey. Nombor 4. Okey, sekarang dia bagi dalam bentuk gambar rajah. Okey, saya rasa senang ya ni. Kan, boleh tak cari dia punya pintasan X? Berapa pintasan X kat sini? Kalau diberi gambar rajah gini. Negatif 4. Okey, inilah kan. 2 ini ialah pintasan Y. Pintasan X negatif 4. Kecerunan macam mana? Boleh guna formula apa? Kita ada pintasan X, kita ada pintasan Y. Maka nak cari kecerunan ataupun M, nak guna formula apa? Negatif Y per X. Okey, masuk je lah. Nombor dah ada ni kan. Masuk je lah nombornya. Faham? Okey, cikgu tunjuk jalan kira, jalan cara nak buat je. Nanti awak buat. Okey, lepas tu nombor 5. Okey, nombor 5 macam mana pula? Okey. Titik P tak diberi tapi dia bagi pada pintasan Y ni. Ingat pada paksi X maksudnya pintasan Y lah. Okey, dia bagi 3. Okey, pintasan X tak ada. Okey, soalan A nak cari kecerunan. Macam mana kita nak cari kecerunan garis straight ni? Okey, sebelum awak cari, kalau naik begitu, nanti jawapan awak positif ke negatif? Positif. Ingat nak naik genting Highland, naik ke atas gitu, positif. Kalau nak turun balik genting Highland, negatif. Macam tu. Kalau jalan straight, itu ialah kosong. Okey. Sekarang nak cari kecerunan garis PQ. Okey, macam mana nak cari? Awak ada pintasan Y dan ada satu titik. Sama tak macam yang nombor 3 tadi? Nombor 2 tadi kan? Ingat tak? Cuma tadi nombor 2 tadi. Nombor 2 ke nombor 3? Sekejap tengok. Okay, nombor 2 ni tadi. Okay? Cuma yang ini dia bagi kecerunan, dia bagi titik, dia suruh cari pintasan. Kalau nombor 5 ni, benda yang sama, cuma dia tukar maklumat je. Okay? Dia bagi pintasan, ni pintasan dia 3 lah. Dan dia bagi satu titik. Sekarang dia suruh cari kecerunan pula. Okay, macam mana? Y sama dengan MX plus C. Samalah kan? Okay, C ada tak nilainya C? Ada. Inilah C kan? Okay. X dengan Y ada? Ada. Inilah. Ni X, ni Y. So nanti dapatlah cari M iaitu kecerunan. Okay, faham ya? Okay, ingat tau. Nanti awak nak buat ni. Okay, next cari pintasan Y. Ni tak payah carilah. Pintasan Y ni lah. Kan? Okay, lepas tu nak cari pintasan X. Apa yang memotong pada paksi X? Kalau awak panjangkan ni, garisan ni, ni berapa nilai kat sini sebenarnya. Okay, apa itu pintasan X? Jadi boleh masuk baliklah dalam ni, negatif Y per X kan. M guna yang A tadi. Ini dah ada. Okay, lepas tu
Carilah X-nya. Okey, boleh ya? Okey, nombor 6. Nombor 6 bagaimana pula? Tengok soalan nombor 6. Okey, Raja menunjukkan garis lurus PQ dan OS. Okey, yang ini kesnya iaitu ambil highlight selari. Okey, bila dia bagi dua garisan, dia mesti kata ada dua keadaan. Satu selari, satu lagi serenjang. Okey. Ni nanti cikgu cerita baliklah yang serenjang ni. Cuma yang selari yang pernah awak belajar lah. Bila dia kata selari, maksudnya M yang pertama sama dengan M yang kedua. Apa dah M? Kecerunan. Maksudnya kecerunan garis yang pertama akan sama dengan kecerunan garis yang kedua. Jadi kalau dekat sini, kalaulah PQ ni, okey, Q ni kita tak ada titik kan? O ni kita ada titik tak? Ada. Ada. Berapa titik O ni? 0. Jangan kata tak ada pada dia bersilang betul-betul pangkah dekat sini ni, bucu ni, ini asalan kan, dia kosong. Jadi walaupun titik PQ ni, Q ni kita tak ada X dengan Y kan. Jadi kita tak boleh nak cari kecerunan yang ini. Tapi kita boleh pinjam kecerunan OS ni. Okey, sebab dia adalah sama nilai. Jadi awak cari je kecerunan OS ni. Okey, awak ada dua titik ni, carilah kecerunan Y2 tolak Y1 yang tadi kan. Okey, nilai dia samalah dengan di atas ini. Okey, faham ya? Okey, jadi tak ada masalah lah kalau salah satu garis tu tak ada titik. Okey, guna konsep bila dia kata selari. Faham ya? Okey, next. Kemudian kita nak cari pintasan Y bagi garis lurus PQ. Okey, ni dah ada dah. Pintasan Y PQ nombor 3. Ni dah ada jawapan dah. Okey, lepas tu boleh tak cikgu cari pintasan X pula? Macam mana nak cari pintasan X? Macam mana pula? Dia tak potong ni kan pada part X ni. Patutnya kalau kita garis, dekat sini berapa X tu. Guna konsep macam nombor 5 tadilah. Kan? Okey, guna nombor macam nombor 5 ni. Okey, M awak pinjamlah jawapan A tadi. Sebab tu soalan begini, yang dari atas tu awak kena betul. Bila contohlah awak cari kecerunan PQ ni salah kan. Jadi bila sampai dekat untuk B dengan C, dia jadi kacau lah. Jawapan awak boleh efek kat bawah nanti. So kena cari betul-betul yang atas-atas tu. Okey, jadi nak cari pintasan X ni samalah. M dah ada, pintasan Y dah ada. So masuk je dalam ini. Okey, nak cari ni. Ni ganti dengan yang A dengan B. Okey, faham ya? Okey, next. Soalan 7. Cikgu laju sikit sebab benda ni ulang kaji je. Okey, belum masuk silibus bab 7 lagi ni. Ulang kaji je ni. Okey, soalan 7 macam mana nak cari? X1 tambah X2 per 2. Yes. Okey, ni guna je formula tadilah. Sebelum ni kan. Okey, tengok balik yang cikgu dah cakap tadi cara nak cari titik tengah. Okey, lepas tu nombor 8. Macam mana? Nak cari titik tengah. Okey, nak cari titik tengah yang menyambung titik A dan B. Tapi dia suruh cari nilai hash dengan K. Nak cari titik tengah pula. Dia bagi titik tengah kan. Ni contoh ada satu garisan kan. Ni A, ni B. Titik B ni K4. Titik A 38. Dan di tengah-tengahnya dia kata itu titik M kan. Iaitu 2 hash. Okey, macam mana cikgu nak cari nilai hash? Mana dia punya ni tadi? Okey, macam mana cikgu nak cari nilai hash dan nilai K ni? Macam mana? Masukkan je dalam formula. Masuk je lah dalam formula titik tengah tadi kan. Apa dah? Apa cikgu lupa dah. Apa tadi? Y2, Y ke X X1 tambah X2 per 2. Okay. Betul. 3 campur K per 2 sama dengan 2. Faham tak? Boleh tak cikgu cakap macam tu, faham tak? Faham? Faham. Yang lain faham tak? Cikgu cakap macam tu faham tak? X tambah X1 campur X2 bahagi 2 samalah dengan yang ni kan? Sebab yang ni ialah titik tengah. Cikgu buat cepat sikit. 3 awak tambah dengan K bahagi 2. Bahagi 2 tu memang formula dia sama dengan ni. X ni, 2.
Lepas tu nak cari titik Y, 8 tambah 4. Okay, 8 tambah 4 mesti bahagi dengan 2 juga, sama dengan Y kat sini iaitu H. Cari ni lah. Okay, ini pusing-pusing saja. Ini pergi naik atas semua tu lah. Okay, nanti dapatlah nilai H dengan nilai K. Okay, boleh ya nombor 8? Okay ke? Okey cikgu. Okay, jangan kata tak boleh buat pula sekejap lagi. Okay, nombor 9 macam mana? Nombor 9. Nak habis lah. Punca kuasa 2. Okay, ni jarak lah. Tadi kan yang pertama mula-mula kita masuk kelas tadi. Okay, carilah jarak antara dua titik ni. Ni straight the point dia soalan dia. Okay, settle. Nombor 10. Okay, last kali. Okay, nak cari nilai-nilai. Apa maksud nilai-nilai? Ni selalu cikgu bagi tahu. Apa maksud nilai-nilai? Berapa jawapan untuk H nanti? Lebih daripada 1. Okay. Biasanya bila dikata nilai-nilai, H ni akan ada banyak jawapan lah. Ada banyak jawapan tu biasa 2 lah. Sebab kita akan guna faktoran. Kan awak faktor gini kan. Sebab itulah dia keluar 2 jawapan tu nanti. Okay. So yang ini macam mana? Guna rumus jarak ini. Okay. Yang ini X1, ni X2. Ni Y1, ni Y2. Okay, tambah 2 ni per 2 sama dengan betul ke? Bukan, itu titik tengah, silap. Okay, guna formula jarak tu. Okay, samakan dengan 9 unit. Okay, nanti cikgu nak awak try buat. Boleh ke nombor 10 ni agak-agak? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Cikgu bagi jawapan lah nombor 10 ni. H dia ada 2 jawapan. Satu negatif 4, satu lagi 7/5. Okay, maksudnya clue dia mesti buat pemfakturan. Awak pakai je kalkulator macam mana nak faktur nanti. Okay, boleh ya?